Baik, kita dapatkan maklumat kebimbangan berkaitan dengan menangani gelombang ketiga di talian Dr. Siti Aisyah Mokhtar yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk berkongsi bagaimana tentang persediaan mereka pada mendepani gelombang ketiga. Di talian Dr. Siti Aisyah dapat kita hubungi secara visual juga untuk melihat kesungguhan pihak KKM dalam mengenai isu ini. Assalamualaikum, Doktor. Doktor dapat dengar kami dengan jelas, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Doktor, macam mana tentang kesiapsagaan? Kita sedari bahawa KKM memang ada fasilitis yang cukup dari segi jumlah katil, hospital, tenaga kerja, tenaga pakar yang berkhidmat. Jadi, untuk gelombang ketiga ni, apakah mungkin tahap kesiapsagaan dengan pelbagai kemungkinan yang boleh berlaku? Silakan, Doktor. Okey, terima kasih ya kerana menjemput saya pada pagi ini. So, sebelum kita cerita pasal kesiapsiagaan kita pada gelombang ketiga ini, saya nak menarik bagaimana kesiapsiagaan kita telah dilakukan daripada gelombang pertama yang kita tengok pada ketika itu banyak kes-kes import di mana kesiapsiagaan kita dah bermula daripada awal ya. Kita telah menyediakan kapasiti makmal, hospital, tenaga manusia kita untuk menjalankan siasatan di lapangan. Jadi pada ketika itu kita fokus kepada sebab kes banyak daripada kes import, jadi masa tu kita lebih kepada border control dan pada gelombang kedua kita nampak ya kerajaan telah mengambil langkah inisiatif di mana kita telah menjalankan perintah kawalan pergerakan. Jadi kalau kita tengok PKP ini bersama dengan kita punya langkah-langkah kesiapsiagaan pada ketika itu, kita cuba memastikan kita dapat flatten the curve pandemic curve ni. Jadi pada gelombang ketiga, kalau kita nampak ya selepas kita belajar daripada gelombang pertama, gelombang kedua, jadi kita mempertingkatkan lagi kesiapsiagaan yang kita sedia ada. Jadi kalau kita pasti tadi kita telah sebut pasal bagaimana kita menyiapkan kapasiti makmal kita, kapasiti hospital, human resource kita. Jadi kalau kita tengok semasa berlakunya gelombang ketiga ini, kita memulakan pendekatan di mana kawasan-kawasan yang berisiko atau kawasan-kawasan merah letakkan di bawah PKPD, maksudnya perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Jadi kalau kita tengok kenapa kalau kita letakkan PKPD ini kepada kawasan-kawasan tertentu adalah daripada gelombang pertama sehinggalah gelombang ketiga ini kita belajar kawasan yang merah ini kita pasti rantaian penularan dia semakin cepat. Jadi bila kita nak contain kawasan tersebut, kita memerlukan tenaga kerja sebab bila kita menjalankan PKPD pada kawasan tersebut, anggota kita akan mula bersiap-siaga untuk mula menyaring komuniti pada kawasan tersebut. Ini memastikan rantaian atau jangkitan itu dikesan, kita dapat memutuskan rangkaian pada kawasan itu dan kita elakkan jangkitan itu menular ke kawasan-kawasan yang lain. Jadi kita kata attack the rate. So bila attack the rate ni maksudnya pada kawasan itu anggota kita akan mula menyaring komuniti pada kawasan tersebut. Jadi kita menyaring, kita pasti kita akan jumpa lagi banyak. Jadi kita pastikan kesiapsiagaan hospital kita juga cukup untuk menampung kes-kes positif ini. Maka kita mampu untuk menjalankan ujian-ujian sebegini dan juga anggota lapangan kita mampu menjalankan saringan, jalankan siasatan. Jadi kalau kita tengok ya betapa masifnya satu hari lebih ataupun kita tengok beratus orang disaring dan dalam masa 2 minggu ini lebih daripada 2,000 masyarakat akan disaring menggunakan dan ujian akan dijalankan ke atas mereka. Jadi ini adalah langkah di mana kita menggunakan pendekatan yang apa yang kita belajar sebelum ini, kita attack the rate, kita protect the green. So ini yang kaedah yang dilakukan oleh kita Kementerian Kesihatan. Doktor, dari segi tadi sebutkan tentang untuk saringan itu, apa cabaran untuk membuat saringan dengan jumlah yang semakin besar ini? Mungkin ada cabaran di kawasan tertentu seperti kawasan pedalaman, apa cabaran yang ditempuhi sekarang ini? Ya. Okey, so kita nampak ya bila kita mulakan massive screening ini ataupun mass screening di kawasan merah, kita berfokus kepada mereka-mereka yang berisiko, terutama sekali mereka yang tinggal di kawasan yang memang kepadatan kita tengok kes-kes positif terlalu banyak di sana. Jadi kita terpaksa prioritaskan kawasan-kawasan yang mana kita akan buat dahulu. Itu adalah nombor satu. Jadi bila nak buat, of course kita tahu tenaga manusia juga diperlukan dengan sangat banyak. Di mana kalau kita tengok dekat sini, kita di Kementerian Kesihatan Malaysia kita ada satu kita panggil unit mobilisasi. Di mana dekat unit ini bukan mula ditubuhkan sekarang tapi dia telah ditubuhkan pada awal lagi. So, jadi kita akan tengok dekat mana keperluan tenaga manusia kita gerakkan sama ada dekat dalam negeri itu sendiri ataupun kita terpaksa mengerahkan ataupun membuat mobiliskan tenaga manusia kita dari seluruh Malaysia untuk membantu sebab kita pasti PKPD ini dijalankan 2 minggu. Jadi kita kena pastikan
penularan ataupun saringan ini dijalankan dalam masa 2 minggu. Jadi tenaga manusia merupakan satu cabaran yang sangat atau kritikal yang kita perlu hadapi semasa PPD ini dijalankan. Nombor 3 adalah kapasiti makmal dan juga kapasiti hospital, di mana saya maklumkan sebelum ini, kalau kita tengok bila kita saring banyak, kita akan jumpa lagi lebih banyak kes yang akan dimasukkan hospital. Jadi kesiapsiagaan hospital, kita pastikan hospital yang menerima kes tersebut bersedia untuk menerima jumlah yang banyak. Okey. Kapasiti makmal. Kita pastikan juga sampel-sampel yang dihantar akan dihantar dan kita membelaskan makmal-makmal yang menjalankan ujian COVID-19 ini di seluruh Malaysia. Jadi kita pastikan keputusan ujian itu dapat dijalankan dengan segera dan keputusan itu dapat diperolehi dengan segera. Okey, baik Doktor, difahamkan ramai pegawai-pegawai petugas kesihatan yang dihantar ke Sabah untuk membantu mereka di Sabah menangani masalah pandemik COVID-19 ini, dan bagaimana proses mobiliti staf ataupun jururawat dari Semenanjung ke Sabah ini, dan boleh Doktor terangkan bagaimana ini mampu membantu tim Kementerian Kesihatan Malaysia di Sabah nanti? Okey, macam saya terangkan tadi ya, kita ada satu unit di TTRC kebangsaan ini, kita panggil unit mobilisasi, di mana ditubuhkan awal lagi, sejak awal pandemik lagi kita dah jangkakan sekiranya kes berlaku ataupun surge capacity berlaku, jadi kita terpaksa mobilisasi human resource kita. Jadi unit ini dia akan memantau bagaimana lokaliti yang memerlukan pertambahan anggota daripada segi anggota perubatan ataupun anggota kesihatan awam. Jadi bila kita nampak bila ada berlaku satu lokaliti yang merah ya, contohnya kita ambil dekat Sabah, ada beberapa lokaliti yang kita jalankan PKPD di mana kita tahu human resource dia sangat memerlukan tenaga human resource yang sangat tinggi. Jadi kita dekat sini kita telah ada inventory anggota-anggota kita. Jadi kita dah bersiap sedia dengan sedaran anggota yang mana kita perlu mobilisasikan, sama ada dekat kawasan tertentu ataupun kita mobilisasi ke kawasan-kawasan yang sepatutnya. Jadi kalau kita tengok, kita ada dua ya, kita ada mobilisasi untuk anggota perubatan dan juga kesihatan awam, di mana kita tahu di perubatan dia lebih kepada perawatan kes positif, dan di mana di kesihatan awam kita memerlukan anggota untuk jalankan siasatan, untuk menjalankan swab, untuk jalankan penilaian risiko di lapangan sendiri. Jadi itu antara yang fungsi ataupun kepentingan untuk unit mobilisasi ini dalam keadaan sebegini. Jadi juga kami melihat bagaimana dengan itulah penetration ataupun kawasan yang berisiko tinggi dengan jumlah kes yang sangat meningkat. Ya, kita hanya mungkin dapat kita fokuskan di Sabah contohnya, kajian yang terbaik dari segi itulah kesiapsiagaan dalam konteks kawasan yang amat berisiko, yang banyak kawasan merah contohnya macam di Sabah ni. Macam mana persediaan? Mungkin berkali ganda lagi, Doktor? Persediaan daripada segi mana? Sorry? Kawasan yang berisiko tinggi mungkin lebih banyak lagi persediaan yang perlu dilakukan, jumlah tenaga kerja yang perlu dikerah ke kawasan yang berkenaan. Jadi apa lagi yang diperlukan untuk memantapkan lagi proses saringan dan sebagainya, Doktor? Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini ya, ada beberapa komponen utama dan saya sebutkan ada sikit okey. Okey, Doktor, teruskan. Hello. So kalau kita tengok ya, pertama sekali yang kita pentingkan adalah untuk memutuskan rantaian di kawasan merah ya. Jadi dia memerlukan kita sebagai petugas kesihatan, agensi-agensi kerajaan membantu untuk sama-sama memutuskan rantaian pada kawasan merah. Tapi kita sebagai masyarakat di dalam zon kawasan merah itu juga kita kena tahu di mana fungsi dan peranan kita yang kita perlu mainkan. Jadi yang penting sekali sekiranya anda disaring, berikan kerjasama sepenuhnya kepada anggota kesihatan, ikut nasihat kesihatan yang telah diberikan. Itu yang paling penting sekali, di mana kita attack the rate, sama-sama masyarakat, Kementerian Kesihatan, kerajaan, kita sama-sama memutuskan rantaian di kawasan merah. Dan dalam masa sama, saya memberi pesanan kepada mereka-mereka yang di kawasan lain pula, ya pastikan anda jaga kawasan anda supaya kawasan anda pula tidak jadi merah. Supaya kita dapat fokus kepada kawasan yang berlakunya penularan, semua orang attack the rate. So yang kawasan dekat kita tu protect the green. Pastikan anda amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang telah diamalkan, yang telah dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik Doktor, seperti yang Doktor katakan tadi, jika disaring kita perlu mematuhi segala SOP arahan yang diberikan. Jadi tapi walaupun acap kali diberitahu supaya mematuhi segala SOP dan peraturan yang telah ditetapkan ini, tapi masih ramai lagi yang ingkar. Mungkin Doktor nak berikan sedikit nasihat kepada mereka yang ingkar ini supaya terus mematuhi SOP demi kebaikan bersama.
Okey, saya pasti perkara ini telah disebut berulang-ulang kali dan saya pasti kita punya pengarah kesihatan Tan Sri Datuk KPK kita pun telah menyebut dalam setiap press statement kita. Tapi kita menyampaikan dan kita harap masyarakat dapat membudayakan. Jadi tugas kita sebagai the Guardian of Health Kementerian Kesihatan Malaysia, kita memaklumkan supaya masyarakat untuk mengikuti nasihat dan kita harap masyarakat bersama-sama untuk menasihatkan ahli masyarakat yang lain. Jadi kalau kita tengok konsep ini kita telah garapkan dekat dalam satu kempen kita yang dipanggil membudayakan norma baharu di mana kita menekankan amalan TAPT, cegah dan didik, amal, patuh dan pantau. Jadi yang penting elakkan 3C, amalkan 3W dan juga patuhi SOP. Baik, terima kasih Doktor atas penjelasan yang diberikan Dr. Siti Aisyah Mokhtar, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia.